بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaannya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang baik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran yang sejahtera, nikmat kebahagiaan rumah tangga, dan juga diberi kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sebagai seorang hamba yang taat dan patuh akan segala arahannya. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali siri yang kelima bagi pembacaan tafsirul Quranil Karim. Kita dah masuk pada surah At-Takatsur. Betul? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya ialah alhaakumut takatsur, telah melalaikan akan kamu oleh perbuatan saling memperbanyakkan harta, saling berlumba-lumba untuk mengumpul kekayaan dunia, saling memperbanyakkan isteri dan anak-anak. Boleh? Perkara itu melalaikan kamu daripada apa? Daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada bersedia menghadapi hari akhirat. Kita lalai itu sampai bila Allah Ta'ala sebut ni? Ataupun Allah Ta'ala sebut kepada manusia alhaakumut takatsur, lalai sehinggalah hatta zurtumul maqabira, sehinggalah kamu menziarahi kubur. Maksud sehingga kamu menziarahi kubur maknanya ialah sehingga kamu mati. Jadi bermula daripada start boleh bekerja tu, tak, pagi, petang, siang, malam, dengan kerjaya, dengan bisnes, dengan tu, dan kumpul harta tak pernah berhenti. Harta ni sifatnya seperti ilmu, bila dicari tak akan puas. Betul tak? Tu sifat harta. Kalau tak dikawal, dalam bank tu berjuta dah pitih tu. Maknanya untuk dia hidup tanpa kerja tu insya-Allah boleh dah. Tapi cari untuk tujuan apa? Semata-mata untuk dunia. Adapun kalau tujuannya baik, maka tidak dilarang kita mencari dunia. Boleh? Contoh kita cari untuk preparation apa-apa yang berlaku masa akan datang, kita ada duit untuk kita gunakan. Jadi kita tak menyusah orang kena minta sana sini. Tak, kos apa nama tu, pembedahan ke apa semua daripada duit sendiri. Ataupun anak kita nak belajar, anak kita nak berkahwin, kita nak tanggung, dan ada pula niat-niat baik nak membantu orang-orang susah. Maka mengumpul harta, mencari harta dengan niat begitu tidak terlaranglah. Sebab memang dunia ni dan nikmat seluruhnya memang untuk manusia. Dan antara kafir dan muslim, siapa yang lebih layak sebenarnya menikmati dunia? Kita lah. Sebab kita beriman. Boleh? Tapi jangan sampai lalai. Banyak orang bila dah tenggelam dalam dunia ni cepat lalai lah. Sebab tu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala
Saya ada dengar rakaman pengajian dia, kita Al-Hikam Ibni Atha'illah As-Sakandari. Beliau sebut, kita ni pagi kerja. Tapi bila sampai waktu malam, kita kena bertawakal kepada Allah. Rezeki tu kita serah pada Allah Ta'ala nak atur ke mana. Sebab apa malam ni waktu kita dengan Tuhan. Sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, majlis ilmu. Ataupun kalau kita nak kiaskan, kita boleh sebut ada orang yang kerjanya pada waktu malam. Jadi malam bekerja, siang tu ambil jalan untuk bertawakal. Mana ada waktu pergi kuliah ilmu, ada waktu sembahyang sunat, ada waktu sembahyang mengaji. Bukan sehari yang pada pagi sampai ke malam tu. Tak ada langsung masa dengan Quran, sembahyang pun tinggal. Itu bukan mencari rezeki, itu mencari bala. Sebab ketenangan hati ni akan datang bila kita taat dan patuh arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan duit dan harta ni kita cari sebenarnya untuk apa? Kita cari duit tu adakah sebab dia duit? Untuk kegunaan lah. Kemuncak dia kita nak dapatkan ketenangan hati. Betul tak? Jadi kadang-kadang orang tu bekerja pagi, petang, siang, malam tak tenang-tenang. Sebab apa? Sebab tak semayang, sebab tak tu. Jadi apa yang dia nak capai tu tak capai. Sebab dia sangka dengan duit semata-mata perkara tu boleh diperoleh. Dalam bahasa Arab kita sebut qad zara Muhammadun qabrah, telah menziarahi oleh Zaid akan kuburnya. Itu makna dan kinayah kepada mati. Mana Ustaz Salah pergi ziarah kubur. Tu dua makna tu. Sama ada pergi ziarah kubur sungguh, kita tengok kubur, berdoa untuk orang mati di sana, ataupun Ustaz Salah sudah mati. Itu dalam bahasa Arab kita boleh sebut Zaid telah menziarahi kuburnya. Maknanya dia telah mati. Sebagaimana dalam kitab ni dalam Quran, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi kubur, barulah berhenti daripada at-takatsur, saling berlumba-lumba memperbanyakkan harta. Sampai mati. Boleh sampai mati. Kemudian Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Apa makna dia? Sesekali tidak. Atau kalla. Dalam bahasa Arab dianggap sebagai zajrun wa tahdid, sebagai satu amaran. Sesekali tidak. Sawfa ta'lamun, maknanya kelak kamu akan mengetahui. Apa yang kita akan tahu? Kelak kamu akan ketahui kesibukan kamu mencari dunia, mengumpul harta pusaka untuk orang selepas kamu. Semua itu tidak memberi manfaat kepada kamu bila mana kamu mati bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diulang lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sesekali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Diulang kali kedua. Maksudnya apa? Kelak kamu akan ketahui kesan kepada perbuatan kamu berbangga-bangga antara satu sama lain sebab banyaknya harta. Kelak kamu akan tahu kesan kepada perbuatan kamu saling berlumba-lumba mengumpulkan harta. Kelak tu bila matilah. Bila mati. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri berkata, la yaghurrannaka kasratu man tara hawlak. Kamu jangan terpedaya dengan orang yang ada keliling kamu. Mana tengok orang cari pitih, kita nak berlumba cari pitih. Orang ni famous, kita pun nak kejar jadi famous macam dia. Orang tu begini, kita pun nak begitu. Orang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sebut tak perlu terpedaya. Sebab apa? Fa innaka tamudu wahdak. Sebab kamu nanti bila mati, kamu mati seorang diri. Kamu tak mati dengan bini kamu, dengan kawan kamu, tak. Seorang-seorang mati. Waktu ba'athu wahdak, dan kamu dibangkitkan seorang diri. Waktu hasabu wahdaka, dan kamu juga dihisab seorang diri. Jadi pasal apa awak nak tengok orang lain tu? Nak ikut belaka. Sedangkan satu masa nanti kamu akan seorang diri semata-mata. Mati seorang diri, dibangkitkan seorang diri, dihisab seorang diri.
Jadi yang lebih penting ialah kita pandang pada diri. Apa yang kita nak bertemu dan apa yang kita nak bentangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan baik kita. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sesekali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Dia ada jawapan dia ni. Cuma jawapan tu tak disebut dalam ayat Al-Quran. Syekh sebut atau Al-Quran sebut kalla sawfa ta'lamun ilmal yaqin. Sesekali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, maka apa? Dia gini. Sesekali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Tahu dengan pasti apa dia akan kematian yang bakal tiba, maka kamu akan berhenti daripada dilalaikan oleh dunia. Sehingga tidak taat kepada Allah. Sehingga buat maksiat kepada Allah. Nah. Kemudian ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. La tarawunna al-jahim. Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam. Bila kamu dah mati nanti. Boleh. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi dikuatkan lagi. Tadi disebut kamu akan melihat neraka. Balasan kepada perbuatan kamu di dunia yang lalai. Tak apa nak yakin, ditambah. Kamu akan lihat sungguh dengan mata kepala. Akan neraka tersebut. Dan kamu ketika itu sangat yakin sebab kamu sendiri diazab di dalam neraka tersebut dalam keadaan tidak mati dan tidak hidup. Orang yang diazab tidak mati, tidak hidup. Kita dah sebut sebelum ni kan. Sebab kalau mati, dia tak merasai lagi dah azab tu. Maka dihenyak, dibakar sehingga kita sebut dia dah mati. Tapi sebenarnya dia masih bernyawa, sedang terseksa dengan api neraka yang sangat panas tersebut. Nah. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita, thumma la tus'alunna. Kemudian kamu semua akan ditanya yauma idzin, pada hari tersebut, 'anil na'im, akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini. Nikmat Allah Ta'ala ni banyaklah. Harta, keamanan. Kalau kita tengok di Palestin, kita tahu nikmat keamanan tu setara mana. Nikmat kesihatan tubuh badan. Bila kita rasa nikmat sehat tubuh, bila kita rasa sakit, dah. Kemudian nikmat akal, nikmat ilmu, makanan, minuman, tempat tinggal, tunggangan, semua tu nikmat-nikmat yang terlalu banyak. Dalam Al-Quran disebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mana kamu mengira nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan mampu menghabiskannya. Maknanya lepas nikmat tu nikmat, lepas nikmat tu nikmat. Nah. Contoh nikmat kita sebut Allahumma shalli ala Muhammad, kesihatan lah. Dia bukan sekejap nikmat tu, berterusan tak? Jadi setiap saat tu nikmat tu. Sebab kalau kita sakit walaupun 2-3 minit pun sakit, hilang nikmat tu. Sebab tu disebut tidak terkira. Sebab satu nikmat saja kalau kita kira by saat tu terlampau besar. Allah, na'am. Jadi ayat-ayat Quran yang telah kita bacakan tadi, celaan-celaan ataupun janji buruk kepada manusia tu ialah kepada manusia yang macam mana, yang tidak mensyukuri nikmat. Adapun mereka yang mensyukuri nikmat, maka tidak mendapat balasan buruklah di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sebut, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah Ta'ala redha ke atas seorang hamba yang bila mana dia makan satu suapan dia sebut alhamdulillah. Sebab tu ada yang beramal, makan sesuap alhamdulillah, makan sesuap alhamdulillah. Kita dah habis 300 suap dah, alhamdulillah lupa nak sebut. Dah.
Tu beza jauh lah kita dengan orang yang soleh ni. Fayashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan bila mana dia minum satu tokokan ataupun satu apa kalau minum seteguk, maka dia puji alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bila mana membaca alhaakumut takatsur, maka Nabi pun bersabda, alhaakumut takatsur maknanya apa? Telah melalaikan kamu oleh perbuatan at-takatsur. Takatsur ni saling apa? Saling memperbanyakkan harta, anak, isteri, rumah. Tak? Kalau duduk depan apa tu, orang-orang yang perancang kewangan tu lagi seronok dengar. Tak? Boleh, dan tu pun dituntut. Apa yang mereka sarankan tu pun kita perlu ambil apa? Syakna ambil apa? Pedoman lah. Tapi di samping itu kena ada sifat tawakal. Tak? Dan kita kumpul duit tu untuk apa? Tu semua kena rancang dengan baik. Okey, sebelum kita baca sikit, lepas tu saya ada idea nak bagi dan kongsi dengan Ibu Ayu. Disebut kat sini alhaakumut takatsur. Bila dibaca ayat tu Nabi pun bersabda, yaqulu ibnu Adam. Anak Adam ni manusia ni disebut mali, harta aku. Wa halaka ya ibnu Adam min malika. Lepas tu Nabi persoal, wahai anak Adam, harta kamu tu, nak terjemah lagu mana? Wa halaka ya ibnu Adam. Adakah bagi kamu wahai anak Adam daripada harta kamu tu illa malaikat ma akalta fa afnaita. Malaikat apa yang kamu makan kemudian dia akan binasa, mana dia hancur, keluar jadi dai. Aw labista fa ablaita, kamu pakai kemudian akan jadi lusuh. Tak? Dan yang terakhir Nabi sebut aw tasaddaqta fa amdaita. Ataupun daripada harta tu kamu sedekahkan bagi sumbangan, maka itu yang akan kamu jumpa di akhirat kelak nanti. Faham tak? Jadi apa-apa yang kita guna tu, sekadar gunalah. Tapi yang lebih kekal untuk kita di akhirat kelak ialah apa yang kita sumbang pada orang lain. Sumbangan pada orang lain ni kita kena faham molek. Kalau salah faham, dia jadi sesat barat. Tak, ada orang dengar sumbang. Jadi duk sumbang pada orang lain, anak bini di rumah, tak makan. Yang tu haram. Boleh? Dahulukan anak isteri atau orang terdekat. Ini bukan main datuk sedekah dekat masjid, dekat surau. Adik-beradik sendiri lah apa. Berhutang sana, berhutang sini. Dahulukan orang paling dekat. Mak ayah kamu, adik-beradik kamu. Tak payah lorat nak ke masjid, ke surau tak. Jadi kalau kita semua beramal dengan cara lagu tu, tak, kita cover keluarga kita, orang lain cover keluarga dia, selesai dah bab keluarga ni. Lebihan tu barulah kita sumbang pada orang lain. Tu. Jadi idea yang saya nak kongsi tadi ialah begini. Sebab saya tengok pada ialah ibu ayah saya dan orang lain juga, bila dah nak hampir pencen ni, kita ada hutang apa lagi? Rumah tinggal tak? Kata-kata rumah lah. Adapun kereta, motor, itu tak ada dah, insya-Allah. Ada pun sikit-sikit lagi berbaki. Lepas tu makan minum pula, adakah kita pelahap macam muda-muda dulu? Kesihatan kena jaga. Kan salah makan kan pakai hospital 5 hari. Jadi kos untuk makan minum dah berkurang. Api, elektrik apa semua, berapa orang duduk rumah? Ayah saya setakat ni bertiga. Daripada asalnya ialah 8-10 orang. 8 orang. Saya kena lawan. Menentak saya 10 orang anak. Ala kulli hal, mana di rumah tu tinggal berapa orang. Jadi kos untuk api elektrik pun berkurang. Sedangkan dalam bank, bila kita kerja kerajaan atau kerja swasta tetap kan, ada KWSP dan sebagainya, banyak. Ada yang 400,000, 500,000, 600,000. Jadi persoalannya duit tu untuk siapa? Okey, kita boleh letak sebahagian untuk anak-anak. Bila kita tinggalkan mereka, maknanya mereka ada sedikit harta yang mereka boleh teruskan hidup. Terutama kalau anak kita jadi orang yang agak susah lah. Tapi kalau senang tu tak payah risau sangat lah. Kemudian selepas itu apa lagi duit tu? Okey, satu, kesihatan.
kena prepare juga. Okay, lebihan-lebihan tu ini jangan orang buat. Saya syorkan untuk kita memastikan masa depan akan datang ni, masyarakat kita masyarakat yang berilmu, yang kita sebut yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duit tadi tu kita sumbangkan untuk pendidikan. Sebagaimana orang Cina. Tadi adik saya share sumbangan di sekolah Cina. Mana? Ada yang derma sampai ratus ribu, belas ribu untuk sekolah orang Cina. Kita hari ni kurang perkara tu. Jadi cadangan saya, kalau kita ada lebihan rezeki lah, kita pergi ke pondok-pondok madrasah yang agak susah. Kita tanya ustaz, sini ada tak budak-budak yang rajin tapi orang susah? Jangan cari yang paling malas, bazir duit kita. Kita cari yang rajin. Lepas tu dia ni orang susah. Saya nak taja dia. Sebulan ni sebahagian madrasah ni 250. Murah je, bukan mahal sangat. 300 gitu. Dan insya-Allah budak tu nanti besar, kalau jadi sungguh, sama ada pada sudut Al-Quran yang dia boleh mengajar ataupun ilmu agamanya, insya-Allah walaupun kita dah tak ada, pahala tu sampai kat kita. Tu. Idea tu ataupun perkara tu jarang orang kita buat. Orang kita berlumba untuk masjid, untuk surah, infak, benda-benda lagu tu lah. Tak. Yang menjadikan lagi Ramadan ni infak makanan akhir sekali buang. Tu paling sedih. Padahal ribu-ribu dah keluar. Buang saja tu RM1,000 lah. Jadi ada cara lain untuk kita bersedekah dan secara tak langsung kita membantu pendidikan di negara kita. Terutama pendidikan agama. Ataupun kita cari ustaz-ustaz yang rajin mengajar, yang rajin mengaji, tapi mungkin dia tak berapa nak senang. Kita tanya ustaz ada keperluan apa-apa tak? Kitab. Saya nak hadiah kitab. Boleh hadiah kitab. Ingat murah kitab hari ni. Kitab ni dia macam kasut lah, dia ada jenama dia. Hak murah-murah tapi cepat rosak. Kalau jenama Darul Minhaj, Darul Diyak tu masya-Allah harga. Biasanya penuntut ilmu ataupun ustaz-ustaz pondok ni nak beli tu lain dia juga dah. Agak mahal sebab kualiti kulit, dia ada kulit tebal, kulit nipis, isi dalam comel. Itu pun antara cara. Mungkin satu-satu kitab tu kalau nipis 100, 200 begitu. Jadi kalau ustaz tu baca, mengajar pula, pahala tu insya-Allah sampai kepada kita. Malah bukan ustaz tu saja dapat manfaat. Ilmu dia tu bila dia baca, dia akan sampaikan kepada orang lain. Jadi kitab tu kitab kita punya. Di samping bantuan-bantuan lain lah, bantuan apa bayar bil elektrik, bil api apa semua tu, itu termasuk juga. Tapi cara yang biasa orang tak perasan ialah sudut bantu menaja seorang dua orang pelajar sehingga menjadi orang yang betul-betul berilmu, balik berkhidmat untuk masyarakat. Tu. Terutama tempat kita, kalau sebelah tu ada madrasah kan pergi jenguk, ada bantuan apa ustaz. Kalau tak boleh sumbang duit, sumbang tenaga, sumbang idea. Tak. Kadang-kadang kita komplain je, sekolah ni, sekolah tu. Kita sendiri tak ada sumbangan untuk sekolah agama. Sekolah agama ni kadang-kadang dia bukan tak nak terima berada di bawah kerajaan. Bukan saja-saja tak terima. Kadang-kadang dia orang tak terima sebab mereka nak kekalkan keaslian turas tu. Saya malah urai lebih, tapi saya ada pengalaman sekolah dan bekerja. Bila kita bekerja di bawah satu institusi dan atas tu ada bos, ada penaja yang kita sebut sebagai orang yang berada lah, syarikat yang gagah. Adakah mereka sumbang semata-mata sumbang? Kebanyakannya sumbang, betul lah sumbang, tapi dia nak sedikit nama tu naik. Jadi ada perkara-perkara yang kadang-kadang terpaksa kita buat, sedangkan benda tu tak berbetulan langsung dengan style dan cara pembentukan seorang pelajar yang hafiz Quran, seorang pelajar yang alim dalam bidang agama. Jadi oleh yang demikian, sebahagian guru ni dia ketat sikit, ada tampak tak apa, biar hidup dalam keadaan macam ni, tapi sistem kita kekal. Sebab sistem tu yang melahirkan pelajar yang kualiti tu. Sistem lama kita panggil.
Boleh? Tu kan. Jadi insya-Allah kita sama-sama bantu. Saya tak payahlah. Saya tak payah hulu duit kat saya. Saya insya-Allah isteri doktor, saya pun ada rezeki insya-Allah. Kalau nak bantu saya, bukan nak bantu, nak bagi hadiah, bagi kitab. Kitab saya terima. Duit setakat dia orang nak bagi, saya tak terima lah. Ustaz ambil ustaz buat belanja anak bini. Tak. Sebab apa? Ada yang lebih susah. 2-3 orang dah tahu. Waktu saya dah kerja lah, waktu belajar dah aku ambil je. Waktu dah kerja ni, saya tak berhajat dah pada duit. Tapi kitab kalau ambil, orang bagi saya akan ambil lah. Untuk pembacaan. Okay, kita tutup surah ni dengan satu kisah. Satu ketika baginda Nabi SAW keluar daripada rumah. Waktu apa? Waktu Zuhur. Tengah panas lah. Sebab apa Nabi keluar? Sebab di rumah Nabi tak ada makanan. Kalau kita baca Syama'il Al-Muhammadiyah, kita tengok hidup Nabi ni Masya Allah. Sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Bukan terpaksa hidup lagu tu. Nabi pilih untuk hidup lagu tu. Nak ajak kita dunia ni benda yang sangat simple. Tak perlu kita terlalu apa orang panggil kejar sangat lah. Mana ada. Tak ada, hidup cara tak ada. Gitu. Okey. Jadi Nabi keluar rumah tu sebab lapar perut. Nabi lapar. Masa keluar tu dalam perjalanan nak menuju ke rumah seorang sahabat ataupun ke kebun seorang sahabat, Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Keluar juga waktu tu. Maka Nabi pun tanya, ma akhrajakuma min baitikuma hadhihi sa'ah? Apa yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah kamu pada waktu ini? Maka dua orang tu jawab, wallahi ya Rasulullah, innama akhrajana al-ju'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang mengeluarkan kami daripada rumah kami ialah kelaparan. Maka Nabi pun sebut, demi zat Allah yang aku berada di bawah kekuasaannya, sesungguhnya perkara yang sama yang mengeluarkan aku daripada rumah aku. Jadi sebagaimana kamu keluar sebab lapar, aku pun keluar sebab kelaparan. Okey. Dan Nabi pun bersabda, intaliqa ma'i, jom pergi bersama aku. Maka Nabi dan sahabat dua orang tu, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, bergerak dengan Nabi sehinggalah mereka datang dan sampai ke kebun Sayyidina Abi Talhah Al-Ansari. Boleh? Okey. Jadi Nabi pun beserta sahabat masuk ke kebun tu. Nabi tanya. Waktu tu yang ada di kebun hanya isteri dia. Nabi tanya, aina Abu Talhah? Di mana Abu Talhah? Maka dijawab, zahaba faqad ya Rasulullah, zahaba yasta'dhibu lana al-ma'. Abu Talhah pergi ambil air. Maknanya ambil air yang azab, iaitu air yang tawar, yang sedap diminum lah, bukan air masin. Tak. Kemudian selepas beberapa ketika, Abu Talhah pun pulang dan dia melihat Nabi beserta dengan dua orang sahabat agung ni. Jadi kawan tu pun fafariha farhan syadida, rasa seronok sangat. Lalu dia berkata, wallahi ma ahadun akrama adyafan minni hadzal yaum. Demi Allah, tidak ada manusia yang didatangi oleh tetamu yang lebih mulia melainkan aku. Nak kata hari ni yang dapat tetamu paling molek, paling comel, paling mulia ialah aku. Sebab yang datang ialah pertama Rasulullah sendiri, yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi sebut imannya kalau ditimbang dengan iman baki sahabat dan seluruh umat manusia lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Sayyidina Al-Faruq Al-Khattab. Jadi Masya Allah lah. Tak. Kemudian dia pun membentangkan orang panggil apa? Tikar lah, ataupun tempat duduk dan kapet untuk makan. Okey. Dan dia membawakan sebahagian daripada kurma basah untuk hidangan kepada Nabi. Lalu Sayyidina Abu Talhah ambil pisau. Jadi bila ambil pisau tu Nabi faham lah, lagi sembelih. Nabi pun pesan, iyyaka wal halub, hati-hati daripada menyembelih ibu yang sedang menyusukan anak. Mana nak sembelih jangan cari yang sedang menyusukan anak. Sebab apa? Menyebabkan mudarat pada anak lah. Jadi Sayyidina Abu Talhah pergi dan sembelih, kemudian masak. Masak apa agak-agak?
Masak kambing tak tidur dengan ma'asya'in minasyair al-madhun, campur dengan barley yang telah ditumbuk. Masakan orang dulu lah. Kemudian dihidangkan makanan, mereka pun makan sampai kenyang. Dan Nabi pun bersabda kepada dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab, "Hadza wallah, ini demi Allah, minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Termasuk di bawah nikmat-nikmat yang kamu akan ditanya pada hari kiamat. Nikmat makan. Kharajtu ma ja'i'aini, kamu keluar dalam keadaan lapar. Thumma lam tarji'u hatta syabi'tu min at-ta'am. Kemudian kamu tidak kembali ke rumah melainkan setelah kamu kenyang daripada kelaparan. Sebab kamu dah makan. Tu. Boleh. Jadi setara tu, mana setara tu jangan-jangan jumpa makanan sedap tu pun dia bersoal, mentelah lagi kita hari ni tiap-tiap hari hadap makanan sedap. Ada guru saya, dia anjurkan, dia sebut wajar juga dalam seminggu lah, paling tidak sebulan sekali, kita makan makanan yang sangat sederhana di rumah. Makan roti, makan kalau nasi tak ada lauk. Supaya apa? Kita melatih diri kita dan anak kita untuk hidup susah, bersedia kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Ni kalau hari ni burger 4 lapis daging saja, tak campur dengan cheese. Sekarang semua benda cheese dah. Goreng pisang cheese, nasi cheese dia tak jumpa ke. Esok pizza pula, lusa, tiap-tiap hari nikmat besar lagu tu, bimbang. Bila susah sikit lembek. Budak muda ini kan, kata-kata lembek kes apa? Mungkin sebab didikan mak ayah, manja kan. Berbeza dengan kita, usia saya ataupun usia yang lebih berumur ni. Maknanya kita dulu dididik dengan sedikit garang oleh mak ayah, sedikit susah. Walaupun mak ayah bukan tak mampu bagi. Nak bagi handset, nak bagi tablet ke, nak bagi boleh, tapi tak bagi. Tak, sebab nak mendidik rasa susah. Apa-apa nak cari sendiri. Tu. Nah, selesai kat situ. Kita baca satu surah, dua surah lagi kalau sempat. Okey. Tafsir surah Al-Waqi'ah, betul? Nah. Al-Qari'ah. Nah. Bukan Waqi'ah, Al-Qari'ah. Lapor raya je. Salah dengar. Ada orang dia tulis sebagai satu peringatan lah kepada kita. Dia kata lapor ni biasa puasa. Mana kita tak perlu nak heran umat Islam lapor puasa-puasa. Yang kita nak lebih daripada tu sebenarnya. Hasil daripada lapor tu, kasih kepada orang fakir miskin. Sebab berlapor ni biasa tak makan lapor. Benda pelik. Faham tak? Tapi kesan puasa tu apa dia? Kalau lepas makan, buka tu semayang maghrib pun tak buat, apa kesan lapor tu? Apa kesan puasa tu? Tak ada takwa, tak ada apa. Sayang nak. Baki Ramadan yang ada ni, gunalah sebaiknya. Berapa hari lagi kita? Ini ke 10 dah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 10, hari ke 10. Malam ni, hari ke 11 Tarawih. Tarawih kalau boleh buat 20, buat 20. Tak. Yalah, tak tambahlah ibadat tu. Jangan macam sambung macam sebelum ni je. Tambah sikit. Okay, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah maksudnya apa? Hari kiamat. Ada terjemahan lain tak? Hari yang menggemparkan. Jadi kiamat ni dia banyak nama. Antaranya lah Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Antara lain As-Sakhah, At-Tammah, Al-Waqi'ah, Al-Ghashiyah. Itu semua tu nama-nama Quran. Nama-nama hari kiamat. Nama tu lebih nak menunjukkan kepada sifat hari tu.
Nah. Okey. Dinamakan hari ini dengan hari Al-Qari'ah, iaitu hari yang menggemparkan kerana ianya menggemparkan seluruh makhluk kerana kedahsyatan dan keagungan hari itu. Nah. Mal Qari'ah. Ini biasa dalam Quran dan uslub bahasa Arab. Disebut Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Apa hari yang menggemparkan? Nak menakutkan kita ataupun nak menarik minat kita untuk mendengar. Kemudian bukan sekadar itu, ditanya lagi, wa ma adraka mal qari'ah? Tahu tak kamu apa dia hari yang menggemparkan tersebut? Tak benda-benda yang bernilai je kita ulang 2 kali je tak. Benda yang leceh-leceh sekali mana dah. Jadi nak beritahu benda tu benda yang besar. Jadi al-qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal qari'ah? Apa hari yang menggemparkan tersebut? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahu tak kamu apakah itu hari yang menggemparkan? Mana tahu tak kamu hakikat hari tersebut? Betapa besarnya qadar, kegemparan ataupun kekalutan, kedahsyatan hari tersebut. Sebab apa? Pada hari tersebut ketakutan tu bukan hanya masuk pada al-qulub, kepada hati manusia, tapi pergi juga kepada binatang-binatang, malah gunung ganang, sungai, laut, langit, semua tu rasa gemetar sehingga hancur lebur. Sebagaimana kita akan bincangkan. Nah. Okey, kemudian disebut sebahagian sifat kepada hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia menjadi seperti apa? Kekaltu, kupu-kupu. Kupu-kupu yang berterbangan. Sebab apa disifatkan hari kiamat itulah hari yang mana manusia tu menjadi seperti kupu-kupu yang berterbangan. Kupu-kupu bila berterbang, dia ada target tak lagi mana-mana. Dia ikut dan sekali. Pusing sana, pusing sini, langgar tiang, langgar kipas. Nah, waktu berlambak sekali dia punya sayap dekat atas kita punya lantai. Lain. Kupu-kupu lain. Kupu-kupu lagu mana? Adik-beradik lah tu. Nak beritahunya, kumpulan ni, binatang-binatang jenis lagu tu, bila dia berterbangan, dia tidak, bukan jadi macam kita lah. Tuju satu tempat tu dia ada tujuan dia. Macam nyanyuk, koya lah. Jadi manusia pada hari tu begitu. Pergi ke kanan, ke kiri, lepas dia bangkitkan daripada kubur. Tak? Dalam keadaan termenung, dalam keadaan tak tahu nak pergi ke mana. Masing-masing berjalan, bertemu sama sendiri begitu. Nak tunjuk dahsyat hari tersebut. Ya. Kemudian disebut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan hari tersebut al-jibal, iaitu gunung ganang, akan jadi seperti al-ihn, iaitu seperti as-suf. Apa dia as-suf? Mana sikit terjemahan dia mana? Bulu-bulu yang dihembur-hemburkan. Jadi cuba bayang gunung Himalaya ke, gunung Kinabalu ke, yang dianggap sebagai pasak bumi lah tu. Tak? Tu. Gunung tu sendiri hancur, dan hancur tu bukan sekadar hancur biasa, dah hancur sehingga seolah-olah dia tiup-tiup. Dia tak berhenti berterbangan. Jadi tu gunung. Ma sya'nukum birrijal. Apa pandangan kita tentang manusia pada hari itu? Faham tak? Gunung pun dah begitu, kita manusia macam mana? Tu dia. Okey. Fa amma man thaqulat mawazinu. Kemudian Allah Taala berpindah menceritakan tentang kesan daripada amalan baik dan amalan buruk yang kita laksanakan di dunia. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun mereka yang berat timbangannya, memang ditimbang sungguhlah di akhirat kelak, ada penimbang dia, dan amalan tu sebagai ulama kata dibentuk
menjadi satu zat benda dan diletak belah kanan belah kiri. Belah kanan kebaikan, belah kiri keburukan. Jadi disebut fa amma man saqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang dia redha akan kehidupan tersebut, yang seronok dalam nikmat dan sebagainya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun mereka yang ringan timbangannya, iaitu mereka yang berat keburukannya, sekira-kira tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa ummuhu hawiyah, ibunya ialah neraka hawiyah. Jadi disebut dalam ayat ini mereka yang timbangannya ringan, maka ibunya ialah hawiyah, neraka. Kenapa digunakan lafaz al-um? Al-um ni ibulah. Nak memberi isyarat ibu ni bila ada anak, dia buat apa dengan anak tu? Bila anak menangis ataupun anak tak menangis sekali pun dah kamit, dia dakap. Dakap tu dakap lagu mana? Dakap dengan penuh kasih sayang dan rapat dengan dada dia, dengan diri dia. Jadi nak beritahu je, orang yang timbangannya ringan, timbangan kebaikan dia ringan berbanding timbangan dosa dia, maka yang akan jaga dia serapat itu ialah neraka hawiyah. Na'udzubillah. 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 Allah a'lam. Allah a'lam. Tak ingat dekatan dia. Kemudian Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma hiyah? Kamu tahu tak hawiyah neraka macam mana? Maka disebut narun hamiyah, api yang menyala-nyala, yang bersangatan panas. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, ingat lagi tak? Api neraka ni dipanaskan 100 tahun ke berapa tahun? 100 tahun. Sehingga warna dia tu berubah. Sepatutnya warna biru campur dengan merah sikit, campur dengan orange sikit kan. Tapi disebab lama dibakar, warna hitam. Tak ada warna dah, jadi hitam legam warna api tu sendiri. Sementara lagi orang yang masuk ke dalam, ya na'udzubillah. Kita minta berlindung banyaklah daripada neraka Jahannam dan seluruh neraka yang lain. Semua perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita tahu begitu, kita sentiasa berharap supaya Allah Ta'ala terus memilih kita dalam jalan ini, jalan kebaikan, dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan rahmat. Boleh? Amin ya rabbal alamin. Nak baca lagi ataupun nak berhenti dah? Satu lagi dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ni dia, makna dia agak ni sikit lah, sebab dia bersumpah dengan kuda perang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Demi kuda perang. Tu waw kat depan tu. Waw ni kadang-kadang maknanya dan, kadang-kadang maknanya waw. Kita main tarik-tarik tu. Kadang-kadang waw dengan makna apa? Demi. Macam mana nak tahu waw tu maknanya demi? Sumpah lah, sumpah. Lepas waw tu biasanya bagi bawah. Wal asri wal adiyati. Tak, maka kita faham Allah Ta'ala sedang bersumpah. Bukan makna dan kat sini. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Itu makna wal adiyati dhabha. Wal adiyat maknanya kuda kencang. Kuda lah, bukan seekor. Banyak kuda yang berlari kencang. Makna dhabha tu ialah suara yang keluar tu. Bila dia lari laju, keluar. Tu. Suara kuda tu. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kuda-kuda yang berlari kencang sehingga mengeluarkan suara yang mengah. Suara yang berdengus. Kita sebut berdengus. Itu terjemahan yang Syamil. Falmuriyati qadha. Ni masih bersumpah ni. Dan maka demi al-muriyat. Apa al-muriyat? Dan demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya.
Jadi bila lari laju, tak langgar batu-batu, maka batu tu mengeluarkan api. Boleh? Tu. Itu mana qadha. Fal mughirati subha. Ini masih bersumpah. Dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Ini biasalah adat peperangan. Subuh tu orang dalam keadaan apa? Masih belum bersedia lah. Kalau orang kafir lagi lah, tak sembahyang, tak apa. Jadi tidur lagi. Jadi waktu itulah orang Islam ataupun pihak lawan ni akan datang serang. Sebab waktu tu pihak musuh dalam keadaan apa? Tengah lalai. Tengah mamai lagi baru tidur. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan fal mughirat, demi kuda yang datang menyerang secara tiba-tiba ketika mana subha, ketika mana waktu subuh. Fa asarru bihi naqa'a, sehingga menerbangkan debu. Sehingga menerbangkan debu. Mana kesan daripada lari tu yang laju ke dalam medan peperangan, maka debu akan naik. Fawasatna bihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Itu makna fawasatna, wasat. Biasa dengar tak? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah di tengah-tengah. Tak terlalu melampau, tidak pula terlalu terkurang. Saya teringat ke guru saya di Mahat Tafiz Tengku Hafizah Bekat. Dia sama ulang. Ni hadis boleh jadi ataupun ucapan ulama dah. Dia sebut, kalau kita nak kasih ke orang ni, kasihlah sekadarnya sahaja. Bimbang satu masa dia akan jadi musuh kamu. Begitu juga kalau kita nak benci seseorang, bencilah sekadarnya sahaja. Boleh jadi dia akan jadi kekasih kamu pada hari-hari mendatang. Tu. Jadi begitulah dalam hubungan rumah tangga ke, tak. Mana kasih-kasih, tapi janganlah kasih beria-geria sampai kalau hilang, macam hilang segala-galanya dah, tak nak hidup dah, mati sekali. Tak, itu kata hidup dan semati sekali tu. Tak. Dia mati pun kita mati, dia hidup pun kita hidup. Sehidup semati. Ataupun maksudnya sehidup seorang, hidup seorang mati. Sehidup, selagi mati. Nah. Jadi itu mana fawasatna, mana kuda-kuda tu menyerbu sehingga ke tengah-tengah kumpulan musuh lah. Tu. Terus innal insana li rabbih lakanud. Ni baru dia punya panggil apa? Benda yang disumpahkan. Jadi tadi tu semua demi tu. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Dan demi kuda yang memercikkan bunga api, kesan daripada pukulan kuku kakinya bila bertembung dengan batu-batu. Dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, waktu subuh. Dan demi bila berlaku begitu, 1, 2, 3, ayat nombor 1, 2, 3, maka menyebabkan debu terbang. Lalu dia pun menyerang musuh. Okey. Dia punya apa nama kita sebut? Benda yang nak disumpahkan ialah innal insana li rabbih lakanud. Apa maksudnya? Sesungguhnya manusia, iaitu tabiat manusia ni sifatnya ialah mengingkari. Ingkar akan kelebihan dan nikmat Tuhannya. Sebab tu kita lah tak, dalam setahun tu ada sehari tak ada air. Betul tak? Tapi sikap kita hari tu lagu mana? Masya Allah, tabarakallah, dah jadi singa. Kita maki apa semua. Jadi manusia jenis lagu tu, tabiat dia kalau tak dikawal, tak dididik. Nikmat tu semua lupa. 364 hari dia lupa belaka dah. Dengan aircon sejuk 16 pasang tau. Sehari tak ada api, habis. Dia maki orang atas tu, Masya Allah. Begitu juga berkait dengan rezeki, berkait dengan nikmat-nikmat kesihatan. Yang kita ingat sungguhnya yang bala tu. Nah, ada pun nikmat kita sering lupa. Sebab tu orang tak sebut innal insan. Sesungguhnya tabiat manusia tu kepada Tuhannya lakanud. Kanut ni kita sebut sirah mubalaghah. Makna bukan sikit-sikit punya dusta ataupun ingkar, tapi orang yang sangat ingkar dengan nikmat Tuhan ni. Boleh? Okey.
Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan disebut dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, iaitu mengakui keingkarannya. Tadi Allah Ta'ala sebut manusia ni ingkar, lepas tu keingkaran tu dipersetujui dan diperakui oleh manusia itu sendiri. Dengan cara macam mana? Dengan cara bila mana diuji, dia menunjukkan apa nama tu? Orang panggil apa? Respon yang tidak positif. Maki hamun. Tak. Tu mana ingkar nikmat tu. Bukankah nikmat sebenarnya lebih banyak daripada badu bencana. Tu makna kita sendiri yang mengiktiraf kita tu jadi lagu tu. Melalui apa difahami perkara tu? Melalui tindakan kita bila mana diuji. Nah. Okey. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat-sangat sayang dan cinta kepada harta pusat, kepada harta lah, kepada harta. Lebih daripada apa? Lebih daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebut wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya kamu suka akan harta dengan suka yang melampau-lampau. Maka benarlah sabda Nabi sebut lau kana li bani adam wadiyan min zahabin, masya-Allah. Kalaulah bagi anak Adam itu ada dua lembah ni bapak banyak kan. Min zahabin, daripada emas. Bukan dua kata, dua lembah. La batagha lahum thalitha, maka manusia itu akan nak yang ketiga. Dapat ketiga, nak yang keempat. Wala yamla'u fama bani Adam, dan tidak mengenyang dan memenuhkan mulut anak Adam, tidak memuaskan dia, melainkan bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, illa turab, melainkan tanah. Mana bertemu dengan tanah baru dah senyap. Tu bukan dah boleh cari rezeki bawah tanah tu, dia bisnes sama-sama dia tu. Nah. Okey. Kemudian ditutup hadis tu wa yatubullahu ala man taab. Allah Taala terima taubat orang yang bertaubat. Mana kalau lalai masih ada pintu taubat yang kita boleh masuk. Terus wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Pada orang yang lalai tadi, orang jahil tadi, adakah dia tidak ketahui bila mana dibongkar kubur, fa hussila ma fis sudur, dan disingkap apa yang ada dalam hati di depan makhluk-makhluk yang lain di akhirat kelak. Tak, ketika itu inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Allah Taala kepada mereka satu zat yang sangat mengetahui. Maknanya ayat yang kita baca 3 yang terakhir tu disebut begini. Tidakkah manusia yang lalai itu tahu bila mana kubur dibongkar? Wa hussila ma fi sudur, dan disingkapkan apa yang ada dalam hati kita depan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sedangkan Tuhan itu maha mengetahui. Maknanya, tidakkah kamu tahu perkara-perkara itu akan berlaku, kamu akan dibangkitkan daripada kubur, apa yang ada dalam hati, telah lagi apa yang diucapkan akan dihisab. Bila dah kamu tahu tu, dalam masa sama Tuhan itu ialah orang yang khabir, satu zat yang mengetahui. Tidakkah perkara-perkara itu bila kamu tahu menyebabkan kamu menjadi orang yang bersyukur, taat kepada Allah Ta'ala, tidak lagi menjadi insan yang kanud, iaitu insan yang sentiasa ingkar dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nampak ngatuk mata belakang. Menghayati. Tapi memang waktu tidur ni kalau ikutnya. Semalam saya balik daripada mengajar di Ribat Mustafa. Dalam pukul 10 itulah. Niatnya nak tidur sejam. Bangun pukul 1. Masya Allah, tabarakallah. Tak sedar. Allahu a'lam. Ada soalan? Ya. Kepada orang yang kufur, yang tidak bersyukur. Secara umumnya kepada orang kafir lah.
pada orang kafir. Tapi kita pun boleh ambil manfaat lah. Nah, sebab sifat-sifat orang kafir ni pun ada kat kita ni banyak. Nah, kalau tengok dalam ni, mengingkari nikmat, tidak bersyukur, maknanya ada nikmat tidak infak kepada anak yatim, tidak keluarkan zakat. Kemudian tidak bimbang hari yang di mana kita dibangkitkan daripada kubur, disikap semua perkara dalam hati kita, diberitahu kepada semua makhluk. Ramai di antara orang Islam pun sifatnya begitu. Nah, jadi ayat ni walaupun tertuju pada orang kafir sekalipun, masih kita boleh ambil manfaat dan iktibar. Kelebihan pada kuda. Kenapa sebut kuda? Boleh jadi meraihkan adat ketika itu, yang apa-apa mesti berperang, dan perang zaman tu kuda lah. Alat paling canggih manggih kuda lah. Tak, dia ada unta, ada himar, keldai. Tapi yang paling gagah, paling berani ialah kuda. Itu satulah. Ikut adat setempat, adat ketika itu. Yang keduanya, kena kaji semulalah kelebihan kuda tu. Ataupun boleh jadi kuda ni, bila kita sebut ianya satu alat untuk menunggang, yang alat tu paling mahal, paling kualiti, maka benda tu dalam jiwa manusia ketika itu besar. Macam hari ni orang anggap kereta-kereta mahal, harga 400-500 ribu tu satu perkara yang besar, maka orang Ta'ala bersumpah dengan perkara tu supaya kita ambil syakna. Demi kuda tu, barulah Allah Ta'ala sebut sekian. Nah, tarik perhatian. Nah, Wallahu'alam. Yang mana mahal? Tak, dia atas jenis lah. Saya tak ketiga abang kuda, abang unta ni. Tapi saya rasa kuda. Ada pakai unta. Ada pakai. Tapi dia, kalau kuda dengan unta, kena tengok balik dia punya fakta sebenar kan. Saya tak beritahu fakta hak mana lagi laju, hak mana selebih. Tapi mahal tu kuda lah. Kalau kuda hak molek sungguh mahal. Unta mahal ke tak hak molek? Mahal. Kuda boleh makan. Kuda boleh makan. Kita tak makan, tak ada pitih. Unta jarang kita jumpa sini. Boleh makan, tak ada masalah. Allahu'alam. Ada soalan lain tak ada dah? InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sama-sama. Barakallahu fikum. Tinggi kah? Betul lah.